Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni tajuk baru iaitu tajuk gelombang bagi fizik tingkatan 4. Kita terus berkenalan dengan asas gelombang. Kalau kita tengok yang pertama, gelombang boleh dibahagikan kepada beberapa aspek. Yang pertama ialah dari segi kelas gelombang, aspek yang kedua ialah perambatan gelombang dan yang ketiga jenis gelombang progresif. Jadi kita tengok satu persatu. Apakah kelas gelombang? Gelombang boleh terbahagi pada dua iaitu gelombang mekanik ataupun mechanical dan juga gelombang elektromagnet. Okey, kat bawah ni ada satu eksperimen masa zaman kita sekolah menengah rendah dulu. Okey, loceng berbunyi apabila dihidupkan. Of course lah kan. Bila kita hidupkan, loceng berbunyi, kita dengar. Udara dalam balang dikeluarkan menggunakan pump vacuum. Okey, ini balang ni bila kita keluarkan udara, dalam balang ini menjadi ruang vacuum. Jadi sekali lagi loceng ini dihidupkan. Bila loceng ini dihidupkan, kita hanya dapat melihat pengetuk itu mengetuk loceng berulang-ulang tetapi tiada bunyi kedengaran. Kenapa bila dah ketuk loceng itu tak dengar bunyi? Kita dah tahu jawapan dia bahawa bunyi tidak boleh merambat melalui vacuum kerana gelombang bunyi memerlukan zarah-zarah udara. Jadi, jika suatu gelombang itu memerlukan medium, memerlukan zarah udara, memerlukan air ataupun memerlukan apa-apa zarah untuk merambat, maka dia ialah gelombang mechanical ataupun gelombang mekanik. Kalau kita tengok contoh, nampak? Ini ialah gelombang bunyi, okey. Dia melanggar, getaran tersebut melanggar-langgar dengan zarah-zarah udara. Jadi bila zarah udara itu mengalami mampatan dan regangan, seterusnya merambat. Inilah yang kita panggil gelombang mekanik. Dia memerlukan zarah-zarah. Kalau gelombang air pun sama, dia memerlukan zarah-zarah air. Bagaimana pula dengan gelombang cahaya? Contoh, dekat angkasa lepas, angkasa lepas kita tahu dia vacuum. Cahaya matahari boleh sampai ke bumi. Cahaya matahari ni bukan gelombang. Gelombang bunyi tak boleh lalu vacuum. Tapi kenapa gelombang cahaya boleh melalui vacuum daripada matahari sampai ke bumi? Adakah dua gelombang ni berbeza? Ya. Gelombang bunyi tak boleh lalu vacuum kerana gelombang bunyi ialah gelombang mekanik. Manakala gelombang cahaya adalah salah satu daripada gelombang elektromagnet. Jadi gelombang elektromagnet ni special, dia tidak memerlukan sebarang medium untuk perambatan. Dia boleh merambat melalui vacuum. Gelombang elektromagnet ni ialah gelombang elektrik dan gelombang magnet yang bergerak secara berserenjang. Alright. Yang kedua, aspek yang kedua ialah dari segi perambatan gelombang. Okey, gelombang ni kita tak panggil bergerak, kita panggil dia merambat. Jadi dari segi perambatan ada dua jenis iaitu progresif dan juga pegun. Progresif ni dia progress lah. Dia bergerak, kita nampak dia bergerak. Manakala gelombang pegun kita tak nampak pun dia bergerak. So macam mana tu? Kita ambil contoh gelombang progresif. Ini ialah gelombang progresif, kita nampak dia bergerak. Muka gelombangnya kita nampak bergerak daripada belakang pergi depan. Nampak? Ni muka gelombang ni. Ini progresif. Okey, ni biasalah kan. Manakala gelombang pegun macam mana? Gelombang pegun dia nampak dia berayun, naik turun, tapi kita tak nampak pun dia merambat ke depan atau ke belakang. Nampak? Naik turun. Ini yang kita sebut sebagai gelombang pegun. Kita tak nampak pun dia merambat. Okey. Contoh lain, ambil tali yang kita getarkan. Nampak? Tali yang kita getarkan, dia bergelombang. Naik turun. Tapi kita tak nampak pun dia merambat ke kanan atau ke kiri. Nampak? Bila frekuensinya bertambah, note dia semakin banyak. Okay, semakin tinggi frekuensi, note dia akan bertambah. Okay, nampak ni? Ini contoh getaran tali lah. Ini di luar silibus kita. Cuma saya nak tunjuk bahawa ini ialah contoh gelombang pegun. Dan bila dah tali pun bergetar, kita panggil gelombang pegun. Tentulah tali gitar yang dipetik juga merupakan contoh bagi gelombang pegun. Nampak? Toing. Alright. Okey, seterusnya. Dari segi jenis gelombang progresif. Tadi gelombang progresif yang merambat tadi. Jadi gelombang progresif juga ada dua jenis juga. Iaitu gelombang melintang dan membujuk. Okey, tengok betul-betul apakah yang dikatakan gelombang melintang. Okey, nampak tak spring itu kita ayunkan. Okey, ini ialah gelombang melintang. Kenapa gelombang melintang? Kita punya ayunan, vibration kita ke kanan dan ke kiri. Dan arah perambatan gelombang tu kita nampak dia merambat ke hadapan. Nampak? 90 darjah. Ni, 90 darjah. Apa yang 90 darjah? Ataupun kita panggil berserenjang. Arah getaran zarah-zarah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Berserenjang. Manakala kalau tadi kita ambil contoh yang lain. Ni contoh lain.
Nampak ni? Gelombang tu kita nampak bergerak ke kiri. Nampak? Gelombang bergerak ke kiri. Tetapi zarah pergi mana? Zarah dia naik turun je. Nampak tak orang tu? Naik turun. Nampak? Dengan orang tu naik turun, kita boleh nampak gelombang itu merambat ke kiri. Nampak? Naik turun ke atas dan ke bawah. Gelombang merambat ke kiri 90 darjah. Ini yang kita panggil gelombang melintang. Dalam bahasa Inggeris transverse. Gelombang membujur macam mana? Ini dia. Okey, di mana arah getaran zarah, nampak kita tarik ke belakang dan kita ke depan, itu getaran zarah kita ke depan dan ke belakang. Dan arah gelombang ataupun arah perambatan gelombang juga selari ataupun sama arah dengan arah getaran tersebut. Yang ni kita panggil gelombang membujur. Saya ulang semula, arah getaran zarah-zarah selari dengan arah perambatan gelombang. Okey, beza itu je. Satu berterenjang, satu selari. Okey, jadi kita simpulkan, simple. Dari segi kelas gelombang ada dua, iaitu gelombang mechanical, gelombang elektromagnet. Mechanical ada medium, perlukan medium. Gelombang elektromagnet tak perlu medium, boleh lalu vacuum. Jenis perambatan gelombang ada dua, satu progresif, satu lagi pegun. Progresif dia merambatlah kita nampak, yang pegun dia tidak merambat. Jenis gelombang progresif pula ada dua. Satu melintang, satu membujur. Melintang, dia punya keyword ialah berserenjang. Perpendicular. Gelombang membujur, longitudinal wave, dia punya keyword ialah selari. Ataupun parallel. Apa benda yang serenjang? Apa benda yang selari? Arah getaran zarah serenjang dengan arah perambatan gelombang. Sama juga dengan membujur, kita cuma ubah serenjang kepada selari sahaja. Dan tolong ingat contoh. Gelombang melintang banyak contoh. Gelombang air, gelombang elektromagnet, gelombang radio, mikro. Okey, banyak. Tetapi gelombang membujur, contohnya satu sahaja dekat sini, iaitu gelombang bunyi. Sebenarnya banyak lagi contoh. Tapi kita ambil yang mudah lah, iaitu gelombang bunyi. Ingat tadi gelombang bunyi, di mana zarah-zarah udara berlanggar-langgar tadi. Udara berlanggar, nampak? Dia punya vibration ke kanan dan ke kiri dan perambatan dia pun ke kanan dan ke kiri. Okey. Yang kedua ialah tentang tangki riak. Tangki riak ialah alat eksperimen ataupun alat radas untuk kita melihat dan mengkaji kesan gelombang. Kalau kita tengok, kita ada lampu tu dipancarkan kepada tangki riak. Okey, ada air kat ni. Ada motor, dia boleh vibrate. Okey, lepas tu kita akan dapat bayang-bayang gelombang dekat bawah. Okey, kat sini ada stroboskop. Okey, kalau kita tengok, ni yang betul punya, ada lampu tu suluh, nampak tak ada motor tengah vibrate menghasilkan gelombang air. Dan dekat bawah tu, dekat skrin, kita panggil skrin, kita nampak bayang-bayang hitam dan putih ataupun jalur-jalur cerah dan gelap. Okey, soalan selalu tanya, bagaimana jalur gelap dan cerah terbentuk pada skrin? Ni memang murid-murid kena tahu kenapa. Jadi kita ambil contoh, ni ialah gelombang. Inilah gelombang air dan ada cahaya yang melalui gelombang cahaya tersebut. Jadi kita kena faham satu benda. Puncak, okey, gelombang ada dua, satu puncak ni, kawasan puncak, ini kawasan lembangan, puncak belah atas, lembangan belah bawah, crest ataupun trough. Kita anggap puncak ini sebagai kanta cembung, lembangan sebagai kanta cekung. Okey, kenapa nak kena anggap macam tu? Kita ingat balik, nampak? Belah atas kanta cembung, belah bawah kanta cekung. Kenapa? Sebab kanta cembung dia menumpu. Bila cahaya datang, untuk kanta cembung dia menumpu. Kanta cekung mencapah. Ini tajuk cahaya lah. Okay. Jadi kalau kita patah balik kepada gelombang air tadi, yang mana menumpu? Yang puncak menumpu. Jadi yang dekat puncak dia akan menumpu. Yang puncak menumpu. Yang pertama. Yang kedua, yang lembangan akan mencapah. Yang lembangan akan mencapah, lembangan akan mencapah. Jadi kalau kita buang kanta tu, inilah rupa dia. Murid-murid seharusnya kena tahu bagaimana nak lukis gambar ini. Okay, sebab ramai je yang salah. Dekat lembangan ini yang dia menumpu. Salah Pada puncak, dekat bawah puncak tu menumpu. Dan bila kawasan yang menumpu, tentulah menjadi cerah ke gelap? Tentulah menjadi cerah. Manakala kawasan yang tidak banyak cahaya ini menjadi gelap. Itulah datangnya jalur-jalur cerah dan gelap terbentuk pada skrin. Okey, yang ini pula bagaimana kaitan frekuensi getaran dengan dengan dia punya panjang gelombang air lah, okey. Gelombang pada air. Kalau kita tengok low frequency ni maknanya airinan dia slow, lambat. Jadi menyebabkan gelombang air itu menjadi besar ataupun terpisah jauh.
Bila higher frekuensi dia laju. Bila laju, maka gelombang air menjadi semakin rapat. Yang kita panggil panjang gelombang semakin pendek. Okey, ni panjang gelombang, nampak tak wavelength dia lebih jauh. Ini ialah kaitan frekuensi dengan panjang gelombang getaran. Okey, yang seterusnya, apa benda lagi ni? Stroboskop. Stroboskop ni fungsi dia adalah untuk membekukan pergerakan gelombang. Tadi kita nampak dekat skrin, dia bergerak. Jadi bagaimana kita nak mengkaji, nak melihat gelombang tersebut? Kita boleh gunakan stroboskop untuk membekukan pergerakan. Jadi macam mana? Stroboskop ini kita boleh guna tangan. Kita pusing pakai tangan, nampak? Dia akan bergetar dan dia akan menghasilkan gelombang yang kita nampak macam pegun. Beku lah kita panggil. Ini dia pusing pakai tangan. Tapi jangan tak tahu, kita juga ada stroboskop digital. Dan stroboskop digital ni lebih baik. Macam mana stroboskop digital? Okey, kita tengok macam mana dia berfungsi. Ini kipas, dia pusing, tak nampak apa-apa. Tapi dengan menggunakan stroboskop, nampak, kita boleh pegunkan. Jika frekuensi stroboskop tu kena tepat pada frekuensi putaran motor ni, nampak, kita boleh bekukan pergerakan A, B, C, D. Kita boleh nampak dengan 3 titik ni. Nampak, dia freeze. Okey. So, kalau frekuensinya betul, kita boleh freeze. Macam tu. Okey, ini kesan stroboskop. Okey, setakat itu untuk pengenalan tentang gelombang. Alright, sekian, terima kasih.